Kita ke laporan Dewan Rakyat. Isu penghapusan tol, kerajaan bertegas tidak akan bertindak sehingga kewangan negara stabil. Selain itu, nilai ringgit berada pada tahap terbaik walaupun terus menyusut. Laporan penuh kita terus saja ke Parlimen bersama Salina Zakaria. Baik, boleh anda perincikan sedikit tumpuan Dewan Rakyat hari ini, Salina? Baiklah, sudah pastinya isu tol antara yang ditanyakan dan menjadi perhatian oleh ahli-ahli yang berhormat pada sesi pertanyaan-pertanyaan. Menteri memandangkan hari ini merupakan hari Khamis. Kerajaan tidak akan menghapuskan lebuh raya bertol sehingga keadaan keuangan negara sebenarnya benar-benar stabil. Dan Menteri Kerja Raya Barubian berkata dasar kerajaan ketika ini sudah pastinya amat jelas untuk tidak menghapuskan mana-mana kutipan tol di negara ini. Perdana Menteri menyatakan bahawa adalah mustahil untuk membina lebuh raya tanpa tol. Jadi soalan saya ialah, adakah rakyat Malaysia sudah perlu berhenti untuk bermimpi untuk memiliki lebuh raya tanpa tol di negara ini? Dasar kerjaan inilah jelas ya, dan kita tidak akan menghapuskan tol sampai keadaan kewangan negara ini dipulihkan dan sampai ke satu tahap yang sihat. Itu dasar, itu keputusan kerjaan yang sekarang ini. Mengenai soalan yang telah dibangkitkan, adakah rakyat Malaysia ini bermimpi, itu terpulang kepada rakyat ya. Tapi dasar kerjaan sekarang ini jelas. Tidak ada menghapuskan tol sampai tahap keadaan kewangan negara ini dipulihkan. Itulah dasar dan keputusan yang kita keluarkan. Kerajaan bagaimanapun sudah mempertimbangkan pelbagai alternatif lain bagi meringankan beban rakyat, terutamanya daripada aspek pembayaran tol. Ini termasuk cadangan merendahkan kadar bayaran tol, mewujudkan kadar sama rata dan memberi diskaun tertentu pada waktu bukan puncak. Dalam pada itu, nilai ringgit berada dalam keadaan prestasi terbaik ketika ini walaupun susut sebanyak 1.25% di Bursa Malaysia mulai 1 Januari sehinggalah 17 Oktober lepas. Dan kedudukan itu sebenarnya adalah jauh lebih baik jika dibandingkan dengan rupiah Indonesia yang susut sebanyak 10.44%, dolar Singapura yang susut sebanyak 2.82% dan juga peso Filipina yang susut sebanyak 2.2%. Menjawab tentang faktor luaran, beliau tidak menyebut tentang faktor dalaman. Antara faktor dalaman ikut kajian MIDF Research ialah kerana penambatan kontrak kerja terong MMC Gamuda dan juga akan ada cukai baharu yang akan diumum, susut 38.97 mata FBM KLCI pada hari yang berkaitan. Apakah buruk baik CGT? Soalan saya. Capital Gains Tax, cukai keuntungan modal. Dan adakah aliran pasaran bond juga berlaku trend yang sama sebagaimana aliran yang berlaku pada pasaran saham? Dan satu lagi ialah mengikut MIDF Research, aliran keluar berjumlah 9.7 bilion berlainan dengan angka yang berhormat sebut. Berkaitan dengan bond, kalau kita lihat dari segi MJS ataupun kita pulangan untuk bond Malaysia, ia telah naik tapi adalah di antara yang paling rendah kalau berbanding dengan negara-negara ASEAN. So di sini saya rasa ia tidak menjadi satu isu. Tentu kalau kita buat perbandingan, Malaysia masih adalah di antara negara yang mempunyai prestasi yang baik dalam keadaan pasaran yang menurun. Faktor yang menyebabkan penurunan pasaran saham bukanlah disebabkan oleh 1-2 syarikat ataupun 1-2 projek. Ia tidak ada kesan yang begitu besar. Saya rasa sekarang bukan sahaja di Malaysia, tapi pasaran bursa di seluruh dunia dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi di Amerika Syarikat, khususnya peperangan perdagangan di antara Amerika Syarikat dan seluruh dunia, khususnya negara China. Kerajaan dalam pada itu masih melakukan semakan semula senarai barangan yang dikenakan cukai jualan dan juga perkhidmatan SST. Yang pasti jumlah barang dan perkhidmatan yang dikenakan SST adalah jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan GST. Kerajaan juga telah membuat
penyimakan semula kadar cukai jualan daripada 10% kepada 5% ke atas barangan kosmetik, produk kecantikan dan penjagaan kulit, aksesori, telefon bimbit, jam, tayar celup, tayar dan tiub motosikal, pneumatik tayar dan juga tiub motosikal. Proses simakan semula kadar cukai SST ini masih berterusan dan keputusan untuk barangan yang terpilih akan diumumkan selepas ia dimuktamadkan. Jelas sekali jumlah barangan dan perkhidmatan yang akan dicukai di bawah SST adalah jauh lebih kecil daripada semasa era GST. Baiklah, laporan daripada Dewan Rakyat berakhir untuk pagi ini.